Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah, nama Muhammad Zulfikar bin Fauzi, kelas PT3 S211, pensyarah Dr. Zahia binti Haris Elayat Harith. Tajuk proposal yang saya akan bentang adalah aplikasi kaedah fun learning bagi pengajaran bahasa Arab dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam. Okay. Seterusnya, kita akan mulakan dengan pembentangan yang pertama, iaitu secara ringkas dalam pertanyaan ini saya akan menerangkan tentang pengenalan, pengetahuan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, skop kajian, kerangka konsep, tinjauan literatur dan juga metodologi kajian. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada pengenalan dahulu. Kita akan tekan di bahagian pengenalan. Okey, pengenalan. Fun learning ni adalah aspek paling penting dalam menentukan perlakuan dan perhatian murid dalam PDPC. Seterusnya, kaedah fun learning ini boleh menjadi satu inisiatif yang boleh dilakukan oleh warga pendidik bagi mewujudkan suasana yang seronok semasa belajar. Seterusnya, bahasa Arab merupakan bahasa tertua di dunia dan menduduki antara 10 bahasa di dunia yang paling ramai penutur. Seterusnya, sejak dari kecil lagi, anak-anak telah dididik untuk mempelajari bahasa Arab untuk kehidupan seharian seperti membaca Al-Quran, doa, bacaan dalam solat untuk tujuan beribadat seperti bacaan dalam solat dan doa. Samah 2012. Jadi, pengenalan ini adalah menuju pada tajuk proposal iaitu fun learning dalam bahasa Arab. Pengenalan ini membincangkan tentang fun learning, tentang fun learning, apa itu fun learning, dan juga sedikit sebanyak tentang pengenalan bahasa Arab yang digunakan dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi bagaimanakah kaitan tu, bagaimana kajian ini boleh hasilkan akan diterangkan selepas ini. Okey, kita kembali. Kita pergi kepada pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah. Bahasa Arab juga merupakan subjek yang dikategorikan sebagai kira subjek kerana peratusan murid yang berjaya menguasai bahasa Arab sekolah rendah adalah kurang daripada 40%. Afandi Nik Muhammad Rahimi dan Harun 2019. Jadi merujuk pada kajian mereka, iaitu bahasa Arab ni adalah subjek yang sukar untuk dikuasai oleh murid-murid, iaitu dalam peratusnya hanya 40% saja yang dapat mencapai tahap penguasaan bahasa Arab yang baik. Pernyataan masalah yang kedua adalah murid ni kurang minat terhadap pelajaran akibat penggunaan gadget yang tidak terkawal. Seperti mana yang kita tahu, murid-murid sekarang ini lebih kepada suka kepada gadget ataupun sesuatu yang lebih moden. Jadi bagaimana iaitu proposal ataupun kajian yang saya buat ni adalah untuk menerapkan fun learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Fun learning yang lebih menggunakan, ada yang menggunakan juga alat-alat atau bahan-bahan batu mengajar seperti kuis dan sebagainya lah, bahan-bahan batu mengajar. Dan pernyataan masalah yang ketiga adalah murid kurang tertarik dengan kaedah pembelajaran tradisional seperti penerangan daripada guru daripada awal sampai akhir kelas. Jadi ini adalah tiga pernyataan masalah yang saya dapat tiga pernyataan masalah yang saya dapat berikan untuk menghasilkan atau buat sesuatu atau buat satu kajian bagi mengatasi masalah ini. Seterusnya kita pergi ke seterusnya kembali. Okey, daripada pernyataan masalah ini, objektif kajian adalah
Yang pertama, mengenal pasti aplikasi kaedah fine learning bagi pengajaran bahasa Arab dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam. Yang kedua, menganalisis aktiviti kaedah fine learning bagi pengajaran bahasa Arab dalam kalangan siswa guru. Yang ketiga adalah menganalisis kelebihan kaedah fine learning bagi pengajaran bahasa Arab dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam. Jadi, kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ataupun sejauh mana aplikasi fine learning dalam pembelajaran bahasa Arab siswa guru praktikum berjaya ataupun mendatangkan impak-impak yang positif terhadap proses pembelajaran tersebut. Maknanya suasana pembelajaran tersebut. Okey. Seterusnya kita kembali. Okey, persoalan kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 persoalan. Sekejap ya. Persoalan kajian. Okey, terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama adalah apakah aplikasi kaedah fine learning bagi pengajaran bahasa Arab dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam. Yang kedua adalah bagaimanakah aktiviti kaedah fine learning bagi pengajaran bahasa Arab dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah kelebihan kaedah fine learning bagi pengajaran bahasa Arab dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam. Jadi kita ada 3 persoalan kajian. Kembali, kita pergi kepada skop kajian. Okey, skop dan batasan kajian. Siswa guru minor bahasa Arab 9 Jun 2020 yang menjalani praktikum fasa 1, kaedah instrumentasi yang digunakan adalah soal selidik dalam bentuk Google Form dan diedarkan dalam atas talian. Seterusnya, kajian ini tidak boleh digeneralisasikan bagi mewakili kelompok guru yang lebih besar kerana kajian ini hanya melibatkan pelajar-pelajar yang hanya menjalani praktikum fasa 1, iaitu pelajar-pelajar pendidikan Islam yang mengambil elektif Bahasa Arab ambilan Jun 2020. Jadi dia tidak boleh mewakili seluruh guru-guru yang ada kat Malaysia. Itu adalah batasan kajian untuk kajian yang saya lakukan. Kajian saya. Seterusnya adalah kerangka konsep. Okey. Kerangka konseptual. Okey. Kerangka konseptual saya adalah mulai dari fine learning, kefahaman guru, apa yang guru faham, konsep, kaedah dan teknik pelaksanaan PDP yang menarik. Kemudian aktiviti PDP, lakonan iaitu teori konstruktivism, nyanyian teori Carl Rogers, bahan batu mengajar, BBM, model SAIL, SAALE, SAIL. Seterusnya lepas tu adalah kelebihan aplikasi kaedah fine learning dalam pengajaran bahasa Arab. Impaknya terhadap pembelajaran yang menyeronokkan. Maknanya kita nak daripada fine learning ni, kita nak tahu macam mana kefahaman guru, aktiviti PDP guru praktikum semasa praktikum dalam pengajaran bahasa Arab dan apakah kelebihan-kelebihan selepas guru-guru tersebut mengaplikasikan kaedah fine learning ni dalam pengajaran bahasa Arab. Jadi kita akan kembali kepada slide kedua. Kita pergi kepada tinjauan literatur pula. Saya katakan pada literatur. Tinjauan literatur. Okey. Teori Carl Rogers 1947 hingga 1954. Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu ini mempunyai keinginan untuk belajar secara semula jadi. Okey. Semula jadi ini bermaksud mendorong ataupun selari dengan minat murid tersebut. Kita tahu bahawa murid-murid sekolah rendah ni suka kepada permainan, suka kepada sesuatu yang lebih menyeronokkan. Jadi kajian saya ini menerapkan fine learning ataupun pembelajaran secara seronok, pembelajaran menyeronokkan dalam subjek bahasa Arab, iaitu subjek yang boleh dikatakan agak sukar juga. Okay, seterusnya pembelajaran Kak Roger juga memberitahu bahawa pembelajaran yang bersifat signifikan hanya akan berlaku apabila kandungan mata pelajaran adalah relevan dengan minat murid. Seperti yang saya terangkan tadi, yang paling penting dalam teori ini adalah pembelajaran yang relevan dengan minat murid. Jadi pembelajaran itu akan lebih berkesanlah jika
diselarikan ataupun diterapkan dengan minat murid tersebut. Jika murid minat menonton video, kita boleh terapkanlah aktiviti menonton video seperti fun learning ataupun pembelajaran secara maya ke bersama murid-murid. Sesuai adalah dapatan kajian lalu. Yang pertama kita akan tengok ialah Cik Radiah dan Nur Hayuza. Okey. Dalam kajian mereka, bahawa silibus pengajian bahasa Arab yang berkonsepkan permainan aktiviti dapat meningkatkan motivasi pelajar selain menggalakkan proses pembelajaran dalam situasi yang menyeronokkan. Seterusnya juga, aktiviti mainan nombor, perkataan dan warna akan menjadikan pelajar itu berpeluang mendapat pengalaman baharu yang menghilangkan rasa bosan ketika dalam sesi PDP. Jadi dalam kajian Cik Radia dan Nur Hayuza juga menyatakan bahawa pengajaran ataupun pembelajaran bahasa Arab yang berkonsepkan permainan ini dapat tingkatkan motivasi pelajar untuk terus mempelajari subjek tersebut. Sebab apa? Sebab murid berasa seronok apabila belajar. Okay, kita kembali, kita ada kajian yang kedua. Kajian kedua ini saya ambil daripada Yahya dan Dayang 2011. Untuk pembelajaran menyeronokkan juga berkait dengan penggunaan bahan bantu mengajar. Penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik akan mewujudkan suasana pembelajaran yang menggembirakan. Jadi bahan bantu mengajar juga merupakan salah satu elemen yang penting dalam fun learning ni, supaya pengajaran ataupun proses pengajaran dan pembelajaran itu berlancar dengan baik dan berjaya menerapkan rasa seronok belajar itu dalam diri murid-murid. Kita kembali, kita pergi kepada yang terakhir iaitu metodologi kajian. Metodologi kajian ada 5 yang saya akan terangkan, iaitu pertama adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah reka bentuk kajian saya adalah kuantitatif, iaitu melibatkan proses menganalisis data, iaitu data itu dipersembahkan berserta dengan statistik perihal. Maknanya melibatkan data-data yang akan diambil daripada responden-responden yang akan saya tetapkan nanti. Contohnya responden saya ini adalah pelajar pendidikan Islam yang mengambil elektif bahasa Arab. Kajian saya ini bentuk tinjauan, iaitu meninjau keberkesanan suatu produk atau meninjau pandangan orang ramai tentang suatu perkara. Memerlukan responden yang ramai. Jadi biasanya kajian tinjauan ini melibatkan borang soal selidik yang akan melibatkan lebih ramai responden. Okey, selanjutnya kita pergi pada persampalan. Dalam kajian saya menggunakan populasi, iaitu mengambil kira semua responden yang saya dapatkan daripada borang soal selidik yang akan diedarkan, iaitu sama 27 orang siswa guru pendidikan Islam IPG KIK yang telah menjalani praktikum fasa 1 selama 12 minggu di sekolah masing-masing. Seterusnya siswa guru yang mengambil elektif bahasa Arab dan menjalani praktikum fasa 1. Jadi yang terlibat dalam kajian saya adalah siswa guru yang menjalani praktikum dan mempunyai elektif bahasa Arab. Jadi kita nak tengok bagaimana aplikasi kaedah fun learning dalam pengajaran bahasa mereka, apakah kelebihan kaedah ini terhadap pengajaran yang mereka telah jalankan. Kita kembali pula, kita tengok pada instrumen kajian pula. Dalam kajian ini saya menggunakan atau saya mentadbir borang soal selidik sebagai instrumen untuk mendapatkan data. Dalam borang soal selidik ini melalui berbagai proses, iaitu untuk memastikan borang soal selidik ini mempunyai ataupun soalan yang dibina dalam ataupun ditadbir dalam borang soal selidik ini dapat memberi kefahaman kepada subjek-subjek yang akan menjadi responden dalam kajian ini. Jadi kesahan dalam borang soal selidik ini atau instrumen kajian ini adalah pengkaji telah membincangkan soalan-soalan instrumen yang ditadbir dengan pensyarah penyedia agar soalan yang dibina dapat difahami. Jadi pengkaji mendapatkan tips daripada pensyarah untuk membina soalan supaya soalan tersebut dapat menjawab soalan kajian dan memberi kefahaman kepada subjek kajian, iaitu responden-responden. Seterusnya nilai kebolehkepercayaan Alpha Cronbach
merupakan indeks yang mencukupi untuk menguji kepercayaan antara item. Jadi kita merujuk kepada lepas ini, lepas dapat data, kita akan merujuk kepada alpha chromback untuk tengok item ini sesuai ataupun tidak sesuai. Khususnya ada kajian rintis ramai 10 orang siswa guru pendidikan Islam yang mengambil elektif bahasa Arab di IPJ Kampus Pendidikan Islam. Nilai perkalian antara 0.8 hingga 1, item tersebut dianggap baik manakala jika nilai perkalian menghampiri kosong, item tersebut perlu digugurkan. Jadi kajian rintis akan dibuat untuk menguji kepercayaan instrumen kajian borang soal sidik yang telah ditadbir. Jadi kajian rintis akan yang dibuat di pendidikan kampus pendidikan Islam. Seterusnya kita akan kepada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data ni untuk mentadbir sebuah soal, mula kita akan mentadbir sebuah soalan selidik menggunakan Google Form. Soalan yang diminta mesti berkait dengan persoalan kajian yang telah ditetapkan dalam kajian ini. Yang kedua adalah menyebarkan pautan borang Google form tersebut yang perlu diisi secara atau dalam talian. Jadi lepas kita buat mentadbir soalan tersebut, kita akan sebarkan email, WhatsApp untuk mendapatkan data-data daripada responden secara atas talian. Yang ketiga, mengisi instrumen soal sidik yang ditadbir menggunakan aplikasi Google Form. Jadi lepas responden ataupun subjek kajian dapat soalan soal sidik itu secara atas talian, mereka akan menjawab dan kita akan mendapatkan data tersebut. Prosedur penganalisan data. Jadi data yang kita dapat daripada borang soal selidik tersebut, kita akan masukkan dalam Microsoft Excel dan akan mendapatkan kekerapan, nilai min, sisihan piawai dan sebagainya untuk kita tentukan ataupun untuk kita menjawab persoalan kajian yang telah kita tetapkan. Kita nak lihat bagaimana aktiviti, berapa ramai guru yang buat file learning ni dalam bahasa Arab, berapa ramai guru yang menyatakan ada kelebihan file learning ni dalam bahasa Arab. Kita akan tengok melalui Microsoft Excel atau SPS yang akan kita gunakanlah untuk menganalisis data tersebut. Seterusnya, rumusan daripada kajian ini adalah kepentingan soal selidik. Kita tahu bahawa soalan soal selidik ini adalah instrumen elemen yang utama untuk memastikan kajian ini berjalan dengan lancar. Sebab apa? Sebab kajian tinjauan ini memerlukan data. Jadi data perlu secara banyak, iaitu kita boleh gunakan soalan-soal selidik. Lagi satu, data diperlukan untuk dianalisis serta menjawab soalan kajian seperti saya katakan tadi, dan kaedah file learning adalah penting agar minat murid untuk belajar tu sentiasa dapat dilihat ataupun sentiasa meningkat. Jadi saya buat kajian ini untuk tengok sejauh mana ataupun aplikasi guru ini mengaplikasikan file learning, apa kelebihan dia, dan apakah contoh-contoh aktiviti dalam kaedah file learning dalam bahasa Arab. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.